Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sila ke muka surat 512. Sebelum ini kita telah mengikuti sedikit tentang pemikiran Rasyad Khalifah apabila beliau bertemu dengan satu ayat alaiha 19 dikawal orang yang seperti Al-Walid ibn Al-Mughirah dikawal oleh malaikat, dikawal oleh malaikat 19 malaikat pengawal. 19 ini sebenarnya kita tidak boleh pakai juga angka 19 itu, walaupun angka 19 itu menjadi angka dasar bagi pemikiran Rasyad Khalifah. Kerana ayat itu dikawal disebutnya begitu, alaiha 19 dikawal. Tentera Allah Subhanahu wa taala tidak diketahui bilangannya berapa. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan Dia. Malaikat adalah sebahagian daripada tentera Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu tidak dapat dinafikan. Tetapi apakah ada di sana sebenarnya isyarat kepada malaikat-malaikat yang dimaksudkan itu ataupun tak ada? Tentulah Rasyad Khalifah sendiri, kalau ada dia carilah tu di mananya, tapi dia tidak menyatakan apakah angka 19 itu memberi maksud seperti yang dikehendaki oleh Rasyad Khalifah. Jadi jika kita lihat kepada tentera Allah yang disebutkan dalam Al-Quran itu banyak, maka 19 ni tak boleh kita katanya angka 19 orang ke, 19 kumpulan malaikat ke, ataupun dia tingkatan-tingkatan malaikat. Itu disembunyikan oleh Al-Quran. Al-Quran tak nyatakan. Yang nyatanya ialah 19 itu pengawal. Jadi 19 pengawal ini maknanya 19 angkatan tentera dalam tentera ke apakah. Kalau dia katakan tentera, maka tentera Allah Subhanahu wa taala, bukan 19 setakat itu. Kaedah mentafsirkan Al-Quranul Karim, setiap ulasan mestinya mempunyai hujah, sama ada alasan itu dekat ataupun lebih jauh, perlu ada. Kita lihat dahulu muka surat 512. Orang Yahudi dari Madinah datang bertemu Nabi SAW dan bertanya, bagaimana kamu boleh mengharapkan kami beriman dengan agama yang hidup hanya 71 tahun sahaja. Hidup 71 tahun saja agama ini, dia katanya. Sebab sebelum itu, kita baca sebelum itu lagi. Nilai huruf ialah alif nilainya 1, lam nilainya 30, mim nilainya 40. Atas dasar ini huruf pendek alif lam mim mempunyai nilai 1 campur 30 campur 40, jadi sama dengan 71. Alif lam mim ini pembuka surah Al-Baqarah. Kita sebutnya kiraan ini kiraan abjad. Abjad boleh dapatilah dalam kamus ke, saya ingatnya dalam kamus dewan pun ada abjad itu apa maknanya dan bagaimana kiraan abjad. Saya dah sebut dah dahulu bilangan dianya berdasarkan kepada perkataan-perkataan yang mereka terima daripada sejak zaman berzaman dulu lagi dari kalangan orang tua Yahudi. Bilangannya sebagai contoh abjad alif ba jim dal 1 2 3 1 2 3 4 alif ba jim dal hinggalah sampai seterusnya sampai 10 berdasarkan kepada perkataan-perkataan tertentu. 1 sampai 10 dia ada 11, 10, 20, 30, 40 hinggalah 100, 200, 300, kemudian 1000, 2000, 3000 hinggalah seterusnya.
Itu kiraannya. Kiraan itu datangnya daripada mana? Daripada mana kita pun tak tahu. Kitab-kitab lama Yahudi dia memakai angka ini, kitab mereka. Jadi kitab-kitab itu seperti pernah kita sebut, kitab-kitab Yahudi ini diterjemahkan pada zaman keemasan Islam. Dia ada satu badan penterjemahan buku-buku agama dan falsafah daripada luar, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Termasuklah ilmu-ilmu yang seumpama ini, ilmu falsafah mereka, falsafah yang berdasarkan kepada angka, dan falsafah-falsafah Yunan lagi diterjemahkan. Hingga sampai kepada hari ini pun amalan itu masih berjalan dalam kitab-kitab lama. Kitab-kitab lama banyak menggunakan terutama sekali ilmu bomo. Ilmu bomo ni ilmu al-awfaq. Imam Ghazali juga mempunyai bahagian dia dalam ilmu ini. Dia ada kitabul awfaq. Kitabul awfaq ini dalam hal bomo lah kita kiranya. Malah ulama boleh dikatakan sebahagian besar dari kalangan mereka bukan saja ulama tapi ahli bomo. Syekh Muhammad Zain Al-Fatani yang seorang ulama besar di Mekah, beliau mempunyai kitab juga, satu kitab yang agak tebal tentang ilmu bomoh ini. Ilmu bomoh banyak perkara-perkara yang khurafat sebenarnya, walaupun dalam bidang agama dia seorang yang dipercayai. Malah ada satu fatwa yang diberi oleh Syekh Muhammad Zain Al-Fatani. Boleh dia katakan beliau orang yang mula-mula sekali mengadakan hukum bayaran mut'ah kepada isteri yang dicerai, sehingga sekarang ini mut'ah itu dah menjadi satu perkara yang wajib, dah digazet, dah menjadi undang-undang. Sesiapa yang bercerai mesti bayar mut'ah mengikut kadar kedudukan suami yang menceraikannya dan kedudukan isteri juga, isteri yang dicerai. Maknanya ulama ini mempunyai kedudukan yang dihormati, tetapi beliau tidak boleh membebaskan diri daripada perkara khurafat. Saya nak berilah satu contoh. Dalam buku dia tu, dia punya Ajaibul Zaman, apa lebih kurang macam itulah, perkara-perkara zaman yang aneh. Dia kata sebenarnya ulama-ulama besar ni dia tak boleh bebas, sebab orang selalu pergi tumpu dia nak tanya apa-apa, nak tanya anak dia demam pun bawa pergi ke jumpa Tok Guru buat air tawar. Kemudian lebih daripada itu pun salah seorang daripada ulama kita yang baru meninggal, Dr. Haruddin, juga ramai orang tumpu bila terutama sekali orang sakit. Apa yang dibuat olehnya pun kita tak tahu. Satu bidang ilmu dia yang tak boleh dipertikaikan, itu sudah dikenali. Bila sebut Haruddin, orang tahulah maknanya darussifaknya dan sumbangannya. Semua orang terpengaruh dengan ajaran itu. Benar ke tak benar, biarlah saya letak di sebelah, pasal dia pun dah tak ada dah. Kalau ada dia boleh pertahankan lagi, dia boleh pertahan dalam bukunya. Tapi untuk ilmu dan supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan bacaan kita. Orang yang sakit gigi, ambil kayu, ambil paku, ketuk, sebutkan nama orang tu, orang yang sakit gigi itu, sakit gigi akan hilang. Dan banyak lagi lah selain daripada itu. Syekh Muhammad Zain Al-Fatani dalam bidang ini, dia seorang yang ulama besar dalam bidang ilmu-ilmu ini. Dia kata jika seorang ingin mengetahui bayi yang dikandungnya itu laki-laki atau perempuan, ini tak betul. Laki-laki dan perempuan, kalau dia ada boleh jadi dia pertahankan. Maka ambil air susu ibunya itu, titiskan di atas cermin. Titiskan, sama ada air susu itu berpecah-pecah ataupun dia tetap mantap dia, dan titisan itu dia tidak berpecah. Kalau tak berpecah tanah anak lelaki, kalau berpecah tanah anak perempuan.
Ini satu perkara yang tak boleh diterima. Tak boleh diterima pada zaman ini. Boleh jadi pada zaman itu orang mempercayai nak tawan lelaki dengan anak perempuan sekarang ni pergi jumpa doktor boleh scan, kalau nampak barang tu jelas, dia cakap jelas. Kalau nampak barang tu tak jelas. Kalau barang tu sama, dia kata nantilah dulu, tak cukup waktu lagi, belum matang lagi. Itu sekarang ni kita jelas sekali lah nak percaya yang mana satu di antara dua ini kita boleh. Dan buku itu menulis begitulah, dan banyak lagi perkara lain. Saya nak sebutnya di sini, bila kita bercakap tentang ilmu falsafah berdasarkan kepada angka oleh orang Yahudi, saya rasa termasuklah dalam perkara-perkara khurafat yang tidak disahkan oleh sanad, oleh wahyu. Mestinya wahyu lebih dahulu mengesahkan. Sekalipun orang Yahudi mereka mempunyai wahyu Taurat, tapi ini tiada dalam Taurat. Ini perkataan ini ilmu yang diwarisi oleh kaum Yahudi daripada orang tua mereka. Kita pergi orang Yahudi di Madinah datang bertemu Nabi SAW dan berkata, bagaimana kamu boleh mengharapkan kami beriman dengan agama yang akan hidup hanya 71 tahun saja? Pergi kepada Nabi pun tak tahu di mana pulaknya 70 tahun ini, 71 tahun orang boleh beriman selama 71 tahun saja, dan selepas itu habis ilmu ini hilang. Bagaimana? Rupa-rupanya dia kira daripada Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu 71 tahun, itulah umur Islam. Jadi Yahudi kata nak beriman macam mana kalau umur sekat 71 tahun. Di sini jelas bahawa ulama Yahudi menghubungkan Alif Lam Mim yang merupakan ayat pertama dalam surah Al-Baqarah yang diturunkan di Madinah itu dengan tempoh hayat perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia katanya 71 tahun yang dikata itu umur Nabi, itu umur Nabi Muhammad, umur Islam. Jadi umur Islam terlalu singkat sangat, 71 tahun. Dalilnya Alif Lam Mim. Berapa nilainya? 71. 71 itulah umur Nabi, umur Islam. Lebih penting lagi untuk diperhatikan bahawa Nabi SAW bersetuju dengan kiraan mereka itu, iaitu hubungan antara huruf-huruf Al-Quran dan usia agama Islam. Baginda Rasulullah SAW tidak membantah jalan dan kiraan mereka, sebaliknya memberitahu mereka dengan Al-Quran. Bukan hanya Alif Lam Mim sahaja yang ada, tetapi ada Alif Lam Mim Sad, Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Ra. Jadi Nabi tidak kata itu kiraanmu salah. Tak, Nabi tidak kata macam tu. Nabi terima Alif Lam Mim itu bilangannya 70, tetapi Nabi hujah lebih jauh lagi. Nabi kata, mengapa kamu kira Alif Lam Mim saja? Dalam Quran ada lagi huruf-huruf potong, Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Sad, Kaf Ha Ya Ain Sad, banyak lagi. Jadi tentunya bukan 71 natijahnya, bukan 71, lebih daripada itu. Jadi apa dasarnya kamu ambil Alif Lam Mim itu sahaja, mengapa tidak yang lain? Nabi berdebat, Nabi berhujah. Katanya justru Nabi Muhammad SAW adalah penutup Nabi-Nabi mengikut ayat 40 surah Al-Ahzab. Maka artinya agama ini akan berakhir dengan berakhirnya alam ini. Peristiwa sejarah ini memberitahu kita bahawa huruf-huruf Al-Quran berkait rapat dengan masa akhirnya alam ini. Sesungguhnya makna bagi huruf-huruf Al-Quran masih menjadi rahsia yang terpelihara bagi tempoh selama 14 abad. Surah Yunus ayat 20 dan surah Al-Furqan ayat 4 hingga 6. Ternyata hasil daripada ujian komputer
bagi Al-Quranul Karim bahawa huruf-huruf ini menyumbang kepada sistem kiraan Al-Quran yang sangat tepat dan membuktikan kepada dunia bahawa Al-Quran adalah perutusan Allah kepada dunia dan pada setiap perkataan, bahkan setiap huruf terpelihara sepanjang zaman dan masa. Sehubungan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 40, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang memeliharanya. Rashad Khalifah lahir pemikirannya itu selepas zaman komputer. Dia boleh membuat kiraan-kiraan itu dengan mudah berdasarkan kepada kira-kira, berkalinya kira-kira menerusi komputer. Barangkali alat kalkulator berapa pun boleh jugalah untuk buat kiraan itu, tapi istilahnya komputer. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang ditunjuk oleh Rashad Khalifah berdasarkan kiraan itu, yang orang lain pada ketika itu ramai yang buta komputer. Jadi Rashad Khalifah dia sudah celak komputer, memberi peluang kepadanya untuk berhujah dengan sistem kiraan itu, katanya benar. Apapun, jika benar ataupun tidak benar, tapi bukan dengan kiraan Rashad, tetapi dengan Allah Subhanahu wa taala yang membuat jaminan, kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang memeliharanya. Rashad Khalifah menyatakan, membuktikan Al-Quran itu benar dengan komputer. Dia membuktikan. Sebenarnya sebelum daripada dia membuktikan kebenaran Al-Quran sendiri yang membenarkan dirinya, bukannya Rashad Khalifah. Kalaupun Rashad Khalifah dia boleh membuat teori-teori yang tertentu untuk mencari kebenaran Al-Quran, maka kebenarannya itu tidak benar jalannya. Jalan mesti benar, natijah juga mesti benar. Jalan yang salah, natijah benar pun tak benar. Al-Quranul Karim telah mengakui bahawa dia sendiri, yakni Al-Quran sendiri yang memelihara kesuciannya. Kemudian kita pergi sikit lagi. Demikianlah kehendak Allah untuk menetapkan kepada alam ini kebenaran perutusannya dan kebenaran huruf-huruf ini sebelum dibuka hijab bagi menunjukkan adanya hubungan huruf-huruf itu dengan masa tamatnya alam ini. Huruf-huruf Al-Quran bukan sahaja menunjukkan kebenaran dan keagungan Al-Quran, tetapi juga memberi kita maklumat tentang tempoh akhirnya alam sebagaimana dikehendaki Allah. Ini kerana Al-Quran mengajar kita bahawa umur perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyamai kiraan hisab dalam Al-Quran. Ini yang ditunjuk oleh Rashad. Bilangan tahun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi perutusan Nabi Muhammad dinyatakan dalam Al-Quranul Karim dalam surah ini. Surah Al-Hijr yang kita baca ayatnya tadi. Akan berakhir tidak diragui lagi, iaitu pada ayat 15 daripada surah Taha. Sedangkan bilangan tahun didapati dalam surah Ibrahim ke-15. Bilangan tahun yang ditentukan oleh Allah bagi agama yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita dapati ia ditentukan dalam surah Al-Hijr bilangan ke-15 ayat 85 hingga 88. Ayat 85 ini memulakan bicaranya dengan menyatakan bahawa alam ini akan berakhir dengan tidak diragui lagi, iaitu firman-Nya, wa inna as-sa'ata la'atiyatun fastahis safhal jamil. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Bagaimana ayat ini boleh menunjukkan umur dunia, umur Al-Quran?
Katanya ayat 86 berikutnya pula mengingatkan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengetahui tarikh berlaku kiamat dengan kiamat kerana dia menciptakan langit dan bumi, dan dia juga mengetahui tarikh berakhirnya semuanya itu. Jadi inna rabbaka huwal khallaqul alim, itu ayat yang dikemukakan. Bagaimana ayat ini dikemukakan? Seperti tadilah kaedahnya, kalaulah alif lam mim itu menunjukkan umur Nabi, maka inna rabbaka huwal khallaqul alim itu menunjukkan umur dunia, dan wa inna sa'ata la'atiyatun, kemudian fasfahis safhal jamil, kiraan huruf abjad itu memberi natijah berapa umur dunia ini, ataupun umur Islam atau umur Al-Quran. Sekaligus kiamatlah maksudnya. Jadi untuk mengetahui kiamat, kita boleh kira lah fasfahis safhal jamil menurut abjadnya berapa, di situ jawapannya. Demikian juga inna rabbaka huwal khallaqul alim, juga jawapannya begitu. Kajian yang pernah dibuat oleh sesetengah orang, inna rabbaka huwal khallaqul alim, beberapa sabdu ada padanya. Sabdu dalam bahasa Arab dia sepatutnya diganda dua. Rabba, kalau ba saja tanpa syaddah, maka dia tentulah maknanya dua kalau ikut abjad lah. Tapi kalau diganda tentunya dia akan keluar empat, dan begitulah seterusnya ayat-ayat yang menjadi kiraan itu. Dalam kiraan yang pernah dibuat untuk mengetahui tentang alamat kiamat ini, Rashad tidak membezakan ataupun tidak menyatakan apakah pandangannya tentang huruf-huruf yang bersabdu itu, syaddah itu, sama nak kira satu ataupun nak kira dua. Dikira olehnya mengikut suka hatinya. Sekali dia kira, sekali dia tidak kira. Kemudian ayat 87 kemudiannya membataskan umur Nabi, umur kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada firman-Nya walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Ayat ini membilang fawatih as-suwar. Fawatih as-suwar permulaan surah. Fawatih as-suwar itu maknanya permulaan surah adalah 7, iaitu permulaan surah ni surah Fatihah lah, 7, iaitu yang diulang-ulang, artinya 7 diulang 2 jadi 14. Demikianlah Al-Quran membataskan 7 tu maknanya ayat 7. Ayat 7 Al-Masani mana diulang. Walaqad atainaka, sesungguhnya kami berikan kepadamu wahai Muhammad, sab'an minal masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Yang diulang. Jadi kalau ulang tu 2 kali sudah diulang lah. Kalau diulang 7, 2 kali 7 14. Jadi angka 14 ini dimulakan Al-Quran membataskan tempoh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 7 kali 2 sama dengan 14, sebagaimana yang dimulakan, yang dimaklum bahawa fawatihus suwar ini tiada angka, tetapi dapat diteliti daripada huruf Al-Quran dalam fawatihus suwar. Fawatihus suwar ni permulaan surah, ini atas dasar 7 kali 2 sama dengan 14 permulaan surah. Rashad dia pergi lebih jauh lagi, dia reka, ini pun tidak ada satu asas apa-apa. Kalau Al-Quranul Karim itu maknanya dalam Al-Quran menyebutkan diulang, bila diulang 2 kali, maka permulaan segala surah ni, huruf rumus itu antaranya Qaf, Nun, Hamim, Yasin, Taha, Tasin, Alif Lam Mim Ra, Kaf, Ha Ya Ain Sad. Ini menjadi kiraan asas bagi Rashad Khalifah, dan dihubungkan pula dengan angka 19. Bengong sikitlah, kita pun tak berapa nak jadi, tapi jalannya begitulah. Kalau nak tahu, boleh jadi boleh baca, kemudian balik buat kiraan dengan komputer, boleh dengan kalkulator, lebih jelas lagi jawapan bagaimana, sama di mana kebenaran
yang diberitahu oleh Rasad Khalifah. Apapun yang dia katakan itu, sama ada benar ataupun tidak benar, Al-Quran yang benar membicarakan bahawa kiamat ini tidak dapat diketahui oleh sesiapa pun, hanya Tuhan saja yang mengetahui. Percubaan yang dibuat oleh Rasad, dia menunjukkan beberapa jalan lagi, antaranya boleh pergi kepada muka surat 516, walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a, dan mereka tinggal di dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Ini angka 300, angka 9 ini pun menjadi mainan Rasad juga. Kemudian seterusnya salasami'atin sinina wazdadu tis'a, panjang, kita akan sambung sekali lagi lah besok ke lusa ke hari Senin, tentang ayat walabistu fi kahfihim ini, bagaimana berapa lama orang yang tinggal di dalam gua sampai ke bilangannya sampai 309. Dia cari jalan bagaimana supaya menepati dengan ayat yang menyatakan 309 tahun. Itu pun ada di atas tu. Saya cuba salinkan daripada penemuan yang dibuat oleh Rasad Khalifah, bahawa 309 tahun itu jawapan Al-Quran sendiri dan bertepatan dengan ayat walabisu fi kahfihim apabila dibuat kiraan. Itulah dulu untuk pagi ini, dan kita akan lihat pula apa komen Dr. Yusuf Qaradawi terhadap pemikiran Rasad ini. Itu dulu. Dan ramai orang yang pada ketika dulu terkeliru dengan kiraan komputer yang dibuat oleh Rasad waktu mula-mula lahir komputer. Sampai orang kita sini pun dalam surat-surat khabar banyak yang mendewa-dewakan pemikiran Rasad Khalifah. Dikatakan ini adalah satu penemuan baru daripada Al-Quran sendiri yang memberitahu tentang tarikh kiamat berlaku. Tapi semuanya itu ditolak oleh ulama semasa yang dipercayai ilmu dan kebolehan mereka. Itu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.